Trump menimbulkan ketakutan di Havana selepas pemangku peguam negara Todd Blanche menjelaskan bahawa Raul Castro bukan sekadar berita lama dalam kes lama tetapi masih menjadi sasaran aktif sistem keadilan Amerika. Dan dia telah memutuskan untuk membawa diktator Cuba itu walau dengan apa cara sekalipun, seperti yang dilakukan terhadap diktator Venezuela Nicolas Maduro. Pada hari Sabtu 30 Mei 2026, perkara baharunya terletak pada kenyataan pendakwa raya. Amerika Syarikat mahu membawa Castro ke Mahkamah Persekutuan di Miami dan akan melakukan segala yang mereka mampu untuk itu. Keditatoran Kuba melindungi HAU sebagai simbol abadi revolusi, sementara pulau itu tenggelam dalam gangguan bekalan elektrik, kekurangan makanan, kekurangan ubat dan ketakutan. Sekarang ketua komunis tua itu muncul dikelilingi oleh tuduhan jenayah, tekanan diplomatik, sekatan dan rancangan kontingensi di Caribbean. Apa yang telah berubah? Kenapa sekarang? Bagaimana Trump mengetatkan kepungan? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Todd Blanche memberitahu Fox News bahwa Washington tidak mengemukakan tuduhan itu untuk berdrama. Dia berkata bahawa Amerika Syarikat mahu Raul Castro dihadapkan ke muka pengadilan dan kerajaan akan bertindak untuk cuba membawanya ke mahkamah. Kenyataan itu berat kerana ia mengalihkan kes ini dari padar simbolik. Tuduhan terhadap Castro telah pun didedahkan pada 20 Mei 2026, tetapi perkara baharu ialah pendakwa menyuarakannya, memberi tekanan dan menunjukkan niat secara terbuka terhadap kes itu. Bagi Havana, ini membunyikan amaran. Bagi Miami, ini membuka semula satu tuntutan yang telah terlalu lama terhenti. Kes ini melibatkan serangan terhadap pesawat Brothers to the Rescue, sebuah organisasi yang terkenal membantu warga Kuba yang melarikan diri dari pulau itu melalui laut, pada Februari 1996. Dua pesawat awam yang tidak bersenjata telah ditembak jatuh oleh jet pejuang Kuba dan 4 orang terbunuh. Sistem kehakiman Amerika menuduh Raul Castro dan 5 lagi individu yang berkaitan dengan rejim itu atas jenayah yang berkaitan dengan serangan tersebut. Rejim diktator itu sentiasa cuba menganggap insiden tersebut sebagai pertahanan kedaulatan. Tetapi versi Amerika menyatakan kes itu sebagai pembunuhan orang awam di perairan antarabangsa dan jenayah yang memerlukan tindakan. Donald Trump kini menggunakan tuduhan ini sebagai sebahagian daripada tekanan yang lebih besar terhadap kepimpinan tertinggi Cuba. Rumah Putih bukan sahaja bercakap tentang masa lalu, tetapi juga menggunakan masa lalu untuk menekan keadaan semasa. Raul Castro kini tidak lagi muncul hanya sebagai tokoh revolusi yang telah bersara. Beliau muncul sebagai tertuduh dalam prosiding persekutuan berkait dengan mangsa, keluarga, golongan buangan dan komuniti Kuba di selatan Florida. Rejim itu mahu menjadikan nama Castro sebagai perisai moral. Washington pula sedang menjadikan nama itu sebagai masalah perundangan. Havana bertindak balas seperti biasa apabila mereka kehilangan kawalan terhadap naratif. Pihak berkuasa cuba menyebut tentang ancaman, pencerobohan dan provokasi dari Amerika Syarikat. Namun, hujah itu menjadi lemah apabila rakyat Cuba sendiri berdepan dengan kekurangan. Rejim itu mengadu tentang tekanan luar tetapi tetap mengekalkan penindasan dalaman. Mereka mengadu tentang Washington tetapi memburu para penentang. Mereka mengadu tentang Mahkamah Amerika, tetapi menggunakan sistem kehakiman mereka terhadap penunjuk perasaan muda dan keluarga yang tidak berdaya. Tekanan ini berkait rapat dengan pergerakan terkini yang didedahkan oleh media Amerika. Axios melaporkan bahawa kerajaan Trump sedang menilai kemungkinan kejatuhan rejim Kuba seawal musim panas ini di hemisfera utara. Dan pegawai Amerika telah menjalankan latihan perancangan untuk menghadapi senario ketidakstabilan di pulau itu. Ini bermakna Washington tidak mahu terkejut sekiranya cuba terjerumus ke dalam kekacauan akibat gangguan elektrik, kejatuhan ekonomi, protes dan pergaduhan dalam kalangan elit komunis sendiri. Marco Rubio muncul dalam konteks ini sebagai salah satu suara utama golongan garis keras terhadap Havana. Pembacaan dalam pentadbiran Trump ialah bahawa rejim diktator Cuba tidak akan bertahan hanya dengan retorik. Ia bertahan melalui rangkaian keuangan, penindasan, perisikan, kawalan ketenteraan dan sokongan daripada sekutu otoritarian. Sebab itu, tekanan Amerika bergerak di beberapa bidang serentak. Apabila Trump mengetatkan rangkaian ini, sasarannya bukanlah rakyat Cuba biasa yang menghadapi barisan panjang, gangguan elektrik dan gaji yang rendah. Sasaran utamanya ialah golongan elit yang mengawal hotel, pengangkutan, mata wang, perdagangan dan perniagaan, sementara rakyat menanggung beban krisis.
Ucapan Blanchi juga memberi isyarat kepada mereka yang mempertahankan Raul Castro secara terbuka, tetapi kemudian cuba mengekalkan pintu terbuka di Amerika Syarikat. Kerajaan Amerika telah menggunakan sekatan visa terhadap individu yang berkaitan dengan rejim, penindasan dan sokongan kepada struktur bermusuhan. Ini mengubah pertimbangan visa, sukar untuk mempertahankan pemerintahan diktator di Havana, dan pada masa yang sama menganggap Miami sebagai tempat perlindungan keluarga, laluan perniagaan atau pelan melarikan diri. Kenyataan pendakwa raya itu mendedahkan siapa yang hidup dalam dua dunia. Di satu pihak berucap menentang Amerika, di pihak lain menikmati faedah Amerika. Pergerakan di Karibian menambah lagi rasa terkepung. Berita Amerika menunjukkan Komando Selatan memantau situasi krisis dan pentadbiran Trump sedang menilai tindak balas sekiranya berlaku kekacauan di Kuba. Kapal induk USS Nimitz juga mula disebut dalam suasana tekanan serantau ini. Tidak perlu menjadikan ini seperti filem perang untuk memahami mesejnya. Rumah Putih mahu Havana tahu bahawa mereka sedang diperhatikan. Jika rejim diktator itu hilang kawalan dalaman, Washington sudah pun mengkaji cara untuk melindungi kepentingan Amerika, sempadan, Guantanamo dan kestabilan di sekitarnya. Rejim Kuba terasa terkesan kerana senjata terbesarnya selama ini adalah melengah-lengahkan segala-galanya dengan bermain masa. Membiarkan mangsa-mangsa keletihan, membiarkan kes-kes itu terkubur, membiarkan dunia melupakan, mengubah penjenayah politik menjadi orang tua yang dihormati. Ukapan Todd Blanche memecahkan keselesaan itu. Apabila beliau berkata bahawa beliau mahu Castro dihadapkan ke muka pengadilan, beliau memberi amaran bahawa usia tua, propaganda dan kesunyian diplomatik tidak menghapuskan tanggungjawab. Bagi Trump, tekanan maksimum tidak semestinya bermula dengan tembakan. Ia boleh bermula dengan mahkamah, sekatan, visa disekat, wang dijejaki dan pengasingan. Trump juga memisahkan dua perkara yang sengaja dicampur adukan oleh pihak kiri. Menekan rejim diktator Cuba bukanlah menyerang rakyat Cuba. Sebaliknya, kerajaan Amerika cuba menyasarkan kepimpinan, pengendali rejim dan jentera yang membelenggu pulau itu. Apabila rejim mengatakan bahawa semuanya adalah salah Amerika Syarikat, mereka perlu menjelaskan mengapa mereka menangkap pembangkang, mengapa mereka mengawal media, mengapa mereka menindas protes dan mengapa sekutu mereka hidup lebih baik daripada rakyat biasa. Langkah seterusnya mungkin akan diambil melalui saluran kehakiman dan diplomatik. Proses di Miami dijangka akan terus berjalan dengan waran, permintaan rasmi dan tekanan antarabangsa. Sekatan dijangka akan terus menyasarkan rangkaian keuangan dan individu yang berkaitan dengan kuasa di Cuba. Rumah Putih juga dijangka akan mengekalkan rancangan kontingensi untuk krisis dalaman di pulau itu, terutamanya jika gangguan bekalan elektrik dan kekurangan makanan mendorong protes baharu. Ukapan Blanche tidak menamatkan isu ini. Ia membuka fasa yang lebih keras. Raul Castro sampai ke saat ini dilindungi secara fizikal oleh pemerintahan diktator, tetapi terdedah secara politik kepada sistem keadilan Amerika. Havana boleh menjerit, menuduh dan cuba mengubah semuanya menjadi propaganda terhadap Trump. Cuma sekarang ada kenyataan umum daripada pemangku peguam negara yang menjelaskan bahawa Washington mahu Castro di Miami untuk bertanggungjawab. Rejim diktator cuba tahu ini bukan sekadar berita, ini adalah amaran. Dan apabila Trump membiarkan amaran ini tersebar bersama dengan sekatan, perancangan ketenteraan dan tekanan diplomatik, kegerunan itu tidak menimpa rakyat Cuba. Ia menimpa kepimpinan tertinggi yang telah berdekad-dekad percaya bahawa mereka tidak pernah perlu bertanggungjawab. Saya Milson Alvis, seorang pakar antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir video, lihatlah komen-komen supaya anda lebih berminat dan lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.